Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Monday Blues. Okay, so saya just nak sharekan sesuatu sekejap sebelum saya masuk ke dalam topik tu. Alright, so waktu saya duk berehat 2-3 bulan tu, saya duk menguruskan projek mengurus semula kaktus arwah mak saya. So ada yang saya tanam semula macam ni. So banyak yang tak terjaga lepas tu, so saya take over lah projek ni sebagai satu just for nak remember lah my late mum. Dia memang suka bunga-bunga apa semua. So kita orang pecahkan 3 lah. Saya ambil alih kaktus ni. Adik saya yang perempuan tu dia jaga keladi. Lepas tu kakak saya dia jaga orkid. So kita orang tengok-tengok lah pokok yang ditinggalkan ni. Okay, so ni lah antara antara aktiviti yang saya buat lah sepanjang semasa saya duk berehat selama 2-3 bulan ni. So just boleh tengok satu dia agak cantik saja, just nak share. Okay. Ni pun baru berbunga ni orchid ni. Kakak saya bagi tahu dia baru berbunga. So agak quite interesting jugalah. Okay, memang rumah kita orang ni penuh dengan bunga Okay, pokok bunga you guys boleh tengok sendiri memang. Dan saya memang selalu tanam betik. Okay, it's one of the most easiest punya pokok untuk tumbuh. Okay, ada yang 2 ni dah tinggi. Pokok betik kat situ lah. So okay guys, saja je nak share yang tu. Okay, so kita get back to the topic yang saya tulis tu. Sekejap dia akan terbang lalu ya. So market today merah. Okay, saya tengok juga minus 21 points kalau tak silap saya. Allahu Akbar. So market hari ni minus 21 points. Ya, biar saya stand dulu. Dah lama tak pakai benda ni. Sekejap boleh berdiri lah. Dia dah tak kuat. Tak apalah, saya pegang. So market minus 21 points. And yalah, tak selesai lagi lah yang peperangan antara Rusia dengan Ukraine okay. Basically geopolitical war lah. Okay, melibatkan kawasan kan. And of course every time there is war, harga minyak dunia akan naik. Okay, so kadang-kadang macam mana saya selalu tengok dari macam ni tau. I never like benda yang to the extreme. Saya selalu fikir bahawa sesuatu benda tu dia harus well balanced. Okay, macam minyak dah naik sampai berapa sekarang? 120 Saya tak tengok, tapi rasa tinggi lah, memang tinggi. So bila minyak naik macam ni, okay, apa yang orang harus faham, kos untuk bisnes juga akan naik. Okay, sebab kebanyakan bisnes menggunakan logistics. Okay, you involve transportation, nak memindahkan satu barang ke satu tempat, dan logistics use minyak lah, minyak kereta, minyak lori, minyak whatever lah kan. Okay, and also some of the products, byproducts of petroleum ni pun antara benda-benda yang kita guna harian macam plastik apa semua kan. Okay, they mix up the chemicals together. So at the end of the day, bila minyak naik harga teruk macam ni, cost tu akan end up transfer kepada kita juga. Okay, macam saya tengok satu news tu, US sendiri, okay, diorang, bagi pendapat saya lah, diorang ni bersorak lah, diorang memang suka perang kan.
Okay, but what they don't realise, rakyat dia kena menanggung. Okay, they have to pay gas. Kat sana dia panggil gas lah. Dia minyak tu gas lah. Okay, they have to pay highest price since 2008. Okay, jadi harga minyak naik banyak ni pun saya tak berapa suka. Because at the end of the day, dia akan affect consumer. Dia akan affect kita sebagai pengguna. Okay, all the cost, whatever increase, akan ditransfer balik ke pengguna. So, kita akan alami what we call hyperinflation lah. Which is, you akan tengok lah. Harga barangan akan naik dengan mendadak. And problem dia, gaji tak naik. Okay, gaji tak naik secepat tu. Okay, benda ni memang problem dah lama lah. Okay, and till today there's no solution for it kat sini. Okay, but anyways, itu saja just sharing lah why the market is like really bad lah today kan. But yang saya nak share tu yang based on tajuk saya tulis tu. Okay, because apa berlaku ialah semalam guys, batuk, sorry. Apa yang berlaku semalam ialah saya ada terlihat satu post tentang seseorang nak jual saham bank rakyat dia kepada orang lain. Jadi saya tengoklah post tersebut. Saya pun macam terkejut lah. Jual saham bank rakyat. Boleh jual ke saham bank rakyat? Okay, itu soalan yang pertama yang bermain kat kepala saya lah semalam. Lepas tu saya go into the comments lah. Ada yang suruh PM lah. Biasalah kan. PM, ada yang cakap scam. Ada yang tanya boleh ke jual. Okay, that kind of questions lah. So, benda tu pun bermain kat fikiran saya juga. Okay, sebab bila dia sebut saham bank rakyat, dalam kepala saya ialah saham syarikat bank rakyat lah. Maksudnya ownership of the bank lah. Boleh ke jual? Okay, itu menjadi persoalan lah. Okay, so kemungkinan besar dia salah faham apa yang dipegang tu. Okay, jadi disebabkan itu saya buat sedikit research and saya actually call bank rakyat pagi tadi. Okay, saya sedikit sebab saya pun nak klarifikasi benda ni sama ada benda ni betul ke tak. Okay, because saya tahu memang in the past bank rakyat memang ada keluarkan produk istimewa. Okay, produk istimewa untuk mereka yang buka akaun dengan bank rakyat. Okay, macam pakcik saya dia dapat benda tu. Okay, dia ada allocation certain amount of money, tak banyak pun. Okay, certain amount of money di mana pulangan dia adalah lumayan. Okay, saya tak tahu berapa, 10%, 10% ke 12%. So, it's better, way better daripada ni lah normal savings biasa. Okay, but you kena faham dia limited benda tu. Bukan semua orang dapat dan hanya orang yang buka akaun dengan bank rakyat je dapat. Okay, saya tahu benda tu wujud. Okay, itu satu. Jadi bila dia sebut saya nak jual saham bank rakyat saya macam in the first place, bolehkah kita beli saham bank rakyat? Okay, itu persoalan pertama. And saya jelaskan dulu okay. Saham ni, bila kita sebut saham ataupun stocks, okay, so saham ni adalah pemilikan units atau equity dalam sesebuah syarikat. Okay, so katakanlah sebuah syarikat tu mempunyai paid up 1 juta dan mempunyai 1 juta saham yang berharga RM1 satu. Okay, so bila kita kata kita ada saham dalam syarikat tersebut, katakanlah kita ada sebanyak RM10,000. Okay, jadi kita ni secara tidak sengaja adalah salah satu owner dalam syarikat tersebut. Okay, so saya pun macam, saya tak tahu boleh beli saham bank rakyat. Sebab bank rakyat adalah, okay, and then company, nombor 2, company pula ada 2. Satu public listed, okay, apa yang terlisted di Bursa Malaysia. Dan kedua adalah private companies. Okay, yang bukan public listed lah. Okay, and bank rakyat bukan public listed. Jadi, macam mana pula boleh beli saham bank rakyat? So, untuk mendapatkan jawapan tu, saya pun actually call, yelah saya dah consult juga dengan beberapa orang kawan, apa semua sembang-sembang, okay, the theory, everything lah, apa semua. And the final clarification adalah apabila saya call sendiri bank rakyat pagi tadi. Okay, so saya nak clearkan adakah pertama ini adalah saham bank rakyat yang betul ataupun adakah ini produk bank rakyat yang macam saya kata pakcik saya dapat tu. Okay, somewhat macam you boleh kata macam
produk ASB ke apa macam tu lah, macam PNB keluarkan ASB. Okey, bila kita membeli ASNB, okey, Amanah Saham Nasional Berhad, bukannya kita beli PNB. Okey, semua orang clear benda tu. You hanya beli salah satu produk by PNB yang memberi pulangan lepas setahun, lepas simpan, ataupun you ambil ASB loan ke whatever lah kan. Okey, so saya buat klarifikasi dengan Bank Rakyat tadi, saya call dia, saya tanya dia betul-betul. Bolehkah saham Bank Rakyat dijual kepada orang ramai? Ataupun orang yang membuka akaun dengan Bank Rakyat? Okey, kalau you employee mungkin you dapat pink form. Okey, itu saya faham lah, kalau ESOS ke apa ke. Tapi orang biasa. So, tadi saya mendapat jawapan, which is, ini bukan saham Bank Rakyat. Okey, kita kena betulkan dulu pemahaman tu. This is not saham Bank Rakyat, tetapi ia adalah, dia panggil term tu, produk saham Bank Rakyat. So, basically, it's just like, yang saya faham, it's just like ASB. Diorang keluarkan satu produk ni memberikan pulangan yang tinggi, tetapi sangat terhad dan sangat susah nak dapat. Okey. So, yang kedua adalah, bolehkah? Okey, kita dah clear bab tu dia bukan saham Bank Rakyat, tapi adalah produk Bank Rakyat. Okey. So, basically you beli benda ni pun, you takkan dapat equity ownership dalam Bank Rakyat. You tak dapat. Sebab kita bukan beli saham Bank Rakyat. Okey, so kita clearkan kat situ. Okey, and produk ni itself. Okey. Produk ni, pulangan dia tinggi sebab dia limited. Dia sangat terhad. Okey, dan saya dah tanya tadi, produk ni tak boleh dijual kepada orang luar, satu yang tidak memiliki akaun Bank Rakyat, akaun simpanan ke apa, tak ada. Dan dua, orang ini yang tidak memiliki benda ni itself. Okey, yang produk ni itself, orang ni tak ada. So, orang yang ni tak boleh nak beli produk ni. Produk ni hanya boleh dipindah milik. Saya tak tahu term bila dia kata jual tu, sebab yang saya faham bila produk-produk macam ni, basically macam ASB, you kena jual balik dekat PNB. Dan orang lain yang beli tu, PNB jual kat dia lah. So, the term dia nak jual kat orang tu pun saya tak faham. Kira macam, kalau dia nak jual kat orang, dia sepatutnya jual ke Bank Rakyat balik, dan Bank Rakyat lah akan jual kepada orang lain. Tapi saya tak tahu yang tu. Yang tu, kalau you nak tahu sangat detail, you call Bank Rakyat yourself. Okay, but apa yang information saya dapat adalah, produk tersebut hanya boleh dipindah milik. Okay, pindah milik is transfer. Okay, itu benda cerita lain dah. Dipindah milik kepada mereka yang also memiliki produk ini. Okay, banyak mana saya tak tahu. Okay, what's the limit tak transfer? Saya dah tak go detail lah. Sebab saya hanya nak clearkan dulu pemahaman adakah ia saham Bank Rakyat. And based on communication saya dengan pegawai tadi, dia bukan saham Bank Rakyat, tetapi ia adalah salah satu produk, tapi dia panggil nama produk saham lah, produk saham Bank Rakyat. Okay, it's not Bank Rakyat shares. Okay, dia bukan macam kita beli Maybank, macam kita beli Public Bank, macam kita beli CIMB. No. It's one of the products seperti mana kita beli ASNB contoh. Okay, where we buy the product, kita tak own PNB. Alright. So, saya harap saya punya ni lah jawapan yang saya bagi ni memberi pencerahan ni. Okay, supaya ni lah nanti orang kata scam apa semua. So basically just siasat dulu. Okay, untuk mendapatkan, you nak puaskan hati, kalau betul-betul nak tahu lagi detail, just call Bank Rakyat. Okay, so because you tahulah dalam dunia social media sekarang, okay, sebagai seorang pelabur, anda kena hati-hati Okay, anda kena hati-hati kerana memang banyak betul scam dekat luar sana. So, bila orang menjanjikan pulangan yang tinggi, lagilah anda kena berhati-hati. Okay, especially kalau orang nak jual sesuatu yang memberi pulangan yang sangat bagus, benda pertama yang akan bermain kat fikiran saya ialah, kenapa anda nak jual produk tu when it is good for you lah. Katakan memberi return yang sangat bagus, dan kenapa anda yang nak jual? So, benda tu akan terus trigger saya punya doubts and benda yang saya nak akan clarify dahulu. Okay, saya takkan terus cakap orang tu scam ke apa. Saya nak mendapatkan fakta-fakta terlebih dahulu. Okay, baru saya akan reach to a conclusion. So dalam case ini, saya dah reach conclusion, benda tu bukan saham Bank Rakyat, tetapi salah satu produk Bank Rakyat. Okay, yang istimewa, yang memberi pulangan yang tinggi. Dan disebabkan benda itu limited, dia macam
club membership jugalah. Okay, pindah milik hanya boleh berlaku sesama mereka sahaja. So orang biasa tak boleh beli benda tersebut, melainkan kita dah join the club. Okay, so alright guys, saya harap sedikit sharing saya tengah hari, okay, sedikit sharing saya tengah hari ni dapat memberi sedikit ilmu kepada anda. So insyaAllah nanti saya akan buat live lagi, okay? Seperti yang saya mention dalam last live saya dah akan start aktif balik. Okay, saya share ilmu macam biasa, okay, dekat Ruki Saham Zakwan. So memang itu tujuannya, kita nak share as much ilmu as possible. Okay, as far as stock market tengah merah, bagi saya macam saya kata, saya always in the market. And pagi ni pun memang saya ada beli beli satu saham tu. Okay, saya tak boleh mention lah, okay, nanti dah orang anggap buy call pula apa kan. Okay, but I did bought something today. Okay, market pun minus 22 tadi, so saya did buy something. And of course lah, yang ini memang saya beli untuk pelaburan ni. Okay, saya just tambah lagi lah sebelum saya end the video. Pelaburan ni ada banyak objektif ataupun matlamat. Okay, and ada yang untuk hold long term, ada yang untuk hold mid term, ada yang untuk hold short term. Okay, jadi untuk yang hari ni punya adalah something saham yang saya beli untuk saya jual immediate. Okay, saya akan jual apabila dia cecah harga yang saya nak tu. Okay, dah queue siap-siap. Untuk mereka yang ada akaun saham, mungkin anda tak pernah dengar ataupun anda terlepas, tapi mereka yang tahulah. Okay, dalam platform anda ada satu benda yang dipanggil good till date, GTD. Okay, so apabila anda hit that button buy atau sell, anda sebenarnya ada setup dekat situ where anda boleh actually tukar kepada GTD. Okay, good till date. Bermaksud dekat sini, saham tersebut, okay, saya dah beli, okay, benda tu memang saya punya dah, dan saya dah set terus untuk jual harga yang saya nak tu. And saya dah set 30 hari. Okay, GTD ni kalau kat Malaysia ni 30 hari lah. Kalau dekat US dalam 6 bulan kalau tak silap saya. Okay, so apa dia akan buat ialah saham tersebut kita tak payah bangun pagi dan queue, tak payah. Okay, dia setting sekali, terus saya tekan sell, dan queue tu akan berjalan selama 30 hari. So cecah 30 hari, kalau tidak done, maksudnya saham tu tak naik kepada harga yang saya nak jual tu, maka trade tersebut, order tersebut akan cancel. So apa saya perlu buat ialah saya perlu just re-key in semula dan ia akan run balik sebulan. Okay, sebab tu dengan teknologi zaman sekarang, okay, beza dengan zaman dulu, zaman saya mula-mula join dulu 2008, zaman arwah mak saya, memang zaman dulu leceh. Sebab kita nak beli, takkan kita nak terus call reminder kita, tolong queue jual hari ni. Bila you queue jual tu, sebab zaman dulu, saya talking zaman dulu, bila you queue jual, by pukul 5 nanti, kalau tak done, benda tu tak jadi, so queue tersebut akan terdelete lah daripada order book. Dan besok kena queue balik. So takkan dulu lah kan, takkanlah nak call reminder setiap hari, tolong jual untuk saya pagi ni, harga ni, tolong jual. So macam orang agak susah lah zaman dulu. Tapi zaman sekarang mudah. Dengan sistem yang ada, you dah boleh key in 30 hari terus. Okay, so untuk orang yang bekerja pun, ini salah satu cara lah untuk you nak buat trading, kalau you nak buat trading. Okay, for this particular stock, saya bukan untuk long term. Yang saya beli pagi tadi ni memang untuk short term ataupun mid term. Saya tak kisahlah mana-mana, whether it's short term or mid term. Yang penting dalam tempoh setahun, saya nak cuba untuk jual saham tersebut dan mendapatkan return yang lebih tinggi lah berbanding dengan ASB atau tabung haji. Okay, because I'm taking a risk. Bila kita labur dalam saham, kita ambil risiko. Bila kita ambil risiko, risikonya haruslah berpadanan dengan amount of risk kita ambil tu. Okay, so tak sedap lah setakat nak dapatkan 3%, 4%, to me is baik letak dekat ni. So when we want to take risk, kita make sure dia berbaloi. So target 10% ke, or maybe 8%, 9% or 15% terpulang lah. So saya ada target saya, okay, and saya dah queue tadi, and tengoklah jadi ke tak. Alright, so dengan teknologi yang ada ni, you guys kena memanfaatkan lah teknologi yang ada. Okay, so walaupun bekerja masih boleh trade.
Okay, tak semestinya kena tengok benda tu 24 jam. Cuma you kena ni lah, you kena learn how to do entry, okay, what price you should enter. Okay, benda tu you kena through pengalaman lah, you akan tahulah. Macam saya kata lah, being in the market all the time, what price kita enter, bila dia harga jatuh, kalau kami tu betul-betul kami yang bagus, kita just do dollar cost averaging and insyaAllah it will reach a point dia akan stop dan dia akan naik semua, you boleh dispose semua. Okay, that's what is most common lah apa yang people do for short term trade. Okay, yang penting make sure ada holding power. Okay, jangan gunakan duit-duit yang anda perlu, because kalau benda tak menjadi seperti apa yang kita nak, kita tidak terdesak untuk jual. Okay, kena ingat selagi tak jual, walaupun turun, itu hanya paper loss ataupun unrealized loss. Dia bukannya loss lagi. Realized loss hanya berlaku apabila kita actually jual saham kita pada harga yang rendah tu lah. Okay, so time, you need to have time with you. Okay, jangan time against you. Orang yang salah guna dana, diorang tak faham konsep modal, dia akan end up guna duit emergency. Orang-orang macam ni is playing against time, and most of the time, time is not with you but against you. Untuk orang-orang macam ni. But untuk orang yang memang memahami modal apa yang perlu digunakan, tempoh masa yang diorang kita tetapkan untuk dapatkan return kita, as long as reasonable, insyaAllah time is with you. Okay, so alright guys, itu je sharing saya untuk hari ni. Okay, kalau ada apa-apa benda yang menarik lalu dekat wall saya lagi, okay, atau you guys ada persoalan-persoalan tentang saham apa, just write in the comments below lah. Okay, baby, saya tengoklah mana soalan-soalan yang sesuai untuk dijawab. Saya akan maybe address apabila saya buat next live, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak yang menonton. Cik Rosman Mustafa, okay, sentiasa aktif nampak. Okay, hari ni market jatuh banyak tu. So, korek-korek lah opportunity Okay, in every threat, in every worst scenario, mesti ada opportunity, okay. In every trade, there's always opportunity, betul. So, make sure you grab those opportunities. Alright, so saya akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Don't forget to subscribe to my channel and as well as YouTube channel Ruki Saham Gakuen. Assalamualaikum.